Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Nabi SAW bersabda an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Hadis yang hasan lagi sahih. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis yang saya hormati, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberikan kebaikan, diampunkan dosa-dosa kita dan dinaikkan darjat kita. Tuan-tuan yang saya hormati, hidup kita ni penuh dengan penyesalan. Sehinggalah kematian kita pun menyesal. Sehinggalah orang yang mati baik pun menyesal, yang mati dalam keadaan tak baik pun menyesal. Lagu mana kira tu Ustaz? Hak mati baik pun menyesal, hak mati tak baik pun menyesal. Sebab itu hari kiamat ini dipanggil sebagai hari penyesalan. Hari kiamat bukan satu nama aja, bukan Yaumul Qiyamah, bukan Yaumul Akhirah saja, macam-macam tuan-tuan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hari penyesalan. Yang istimewanya kita ni, sebelum kita hijrah ke alam akhirat tu, Allah dah habaq pada kita siap-siap dah, awal-awal dah, Nabi dah habaq dah, bahawa orang yang mati baik pun menyesal, orang yang mati jahat pun menyesal. Lalu sahabat Nabi bertanya, macam mana yang kata mati baik pun menyesal ni? Sebab bila dia mati dalam keadaan baik, tempat dia pun baik. Dia kata, kalaulah macam ni punya nikmat dapat, kalaulah aku tahu macam ni punya nikmat, waktu aku hidup dalam dunia dulu, aku buat ibadah lagi banyak. Aku tambah ibadat aku, mesti lagi nikmat yang aku dapat. Silap betul aku tak tambah ibadat hari itu. Menyesal dia sebab tak buat ibadat banyak-banyak dalam dunia ni. Yang buat ibadat macam tu pun, masuk nikmat tu pun masih menyesal lagi. Kalau aku tahulah macam ni punya nikmat waktu aku hidup dulu, lepas sembahyang tu duduk, Ustaz aku berzikir. Sayang teh. Pas salam tu belah tu cari cakutia. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Kalaulah aku tahu seronoknya macam ni, lepas-lepas aku sembahyang tu, aku zikir Ustaz dengan tu imam. Aku tak bangun Ustaz, silap tu aku ikut orang lain. Mereka kata kalau berzikir dengan tu imam lepas sembahyang, bid'ah, masuk neraka. Silap tu. Kalaulah aku tahu macam ni lah punya nikmatnya, tiap-tiap hari aku baca Quran tak miss. Sayang tu. Dah lah hari lain tak baca. Hari itu ada juga baca Yasin malam Jumaat. Mari pok-pok tu kata tak ada amalan baca Yasin. Aku pun tinggal. Silap betul lah. Kalaulah aku terus baca Quran, banyak lagi nikmat aku dapat. Yang baik pun menyesal. Agak-agak yang jahat lagu nak. Yang jahat bertambah-tambahlah menyesal, kata Nabi. Menyesal sebab apa? Kalaulah aku tahu buruknya azab yang menimpa aku, nescaya aku tinggal segala kejahatan di dunia. Sayang, sampai ketua aku masih berzina lagi. Sampai aku tua aku masih duduk tikam nombor lagi. Sampai diberikan umur yang panjang aku masih duduk ngumpat lagi. Sampai kesudah aku tak sembahyang, kalaulah aku tahu teruknya azab, nescaya aku tinggalkan segala maksiat ketika hidup dalam dunia. Jadi tuan-tuan, sebelum kita hijrah ke alam barzakh, sebelum kita hijrah ke alam akhirat, kita sekarang diberikan tempoh, kesempatan, masa, ruang, tenaga untuk kita kumpulkan sebanyak-banyaknya amalan sekarang. Jom, jangan jadi menyesal di hari kiamat.
Allah Ta'ala bagi masa untuk kita ibadah, rebut. Besok dah mati, nak sedekah tak ada dah. Kita tengok baru ni semalam kan kemarin ke ustaz tengah duduk kuliah subuh. Mai sakit-sakit dada, Allah ambil nyawa dia. Tak apa, mati. Tengah duduk kuliah. Dalam masjid pula. Dalam majlis ilmu pula. Taman-taman syurga pula. Mati pula tengah duduk mengajar orang. Kita pula tengah mati. Mati tengah karaoke. Kena current mikrofon. Shot lagu mana tau. Mati tu kan. Nak jawab apa? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bila sebut sahaja di dalam dunia ni, setiap satu perubahan hijrah daripada satu alam ke satu alam hijrah, alam yang kita tinggalkan hijrah tu lebih senang daripada alam yang kita pindah. Alam roh, kita hijrah kepada alam rahim. Duduk di alam roh lagi senang daripada alam rahim. Sebab alam rahim ni kadang-kadang ada yang mengandung di luar rahim. Alam rahim kadang-kadang mengandung tak cukup bulan. Alam rahim kadang-kadang waktu mengandung tu tahu dah anak dia sakit jantung. Kemudian kita berhijrah ke alam dunia. Alam dunia ni lagi teruk daripada alam rahim. Duduk di alam rahim, tak payah nak bayar bil elektrik. Duduk di alam rahim, tak payah nak bayar makan cakutiau ke apa ke. Mi udang sungai dua ke apa ke, tak payah. Tak payah, duduk dalam perut free semua. Mai keluar di dunia ni, kena bayar. Mai keluar ke dalam dunia ni, ujian sampai. Mai keluar ke dalam dunia ni, macam-macam masalah sampai. Tuan-tuan, lepas ni kita nak hijrah ke alam kubur. Duduk di alam kubur lagi teruk daripada alam dunia. Jangan tuan-tuan kata pula, tak apalah, nanti dalam kubur boleh rehat. Tak ada no rehat tuan-tuan. Yang rehat kok mati baik, ni kok hak mati tak apa nak baik ni. Duduk di alam akhirat, alam kiamat, lagi dahsyat daripada alam kubur. Jadi kita telah melalui alam roh, kita telah melalui alam rahim, dan sekarang kita sedang berada di alam dunia. Selepas ni kita akan berhijrah ke suatu lagi alam. Nama dia ialah alam kubur. Nama dia alam barzakh. Jadi sementara kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, insya-Allah kita kena faham dunia tu adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat bala. Dunia adalah tempat untuk berbuat ibadah. Dunia adalah tempat yang penuh dengan pancaroba. Maka kita kena ada kekuatan untuk menghadapi dunia ini sebelum kita berhijrah ke alam yang kekal abadi. Baik, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubati fid dunya." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namanya Anas, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki Allah Taala dengan hamba-Nya akan kebajikan, disegerakan baginya dera di dalam dunia. Hadis yang kita baca ni tuan-tuan merupakan satu hadis yang hasan lagi gharib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Kalau seseorang tu Allah Taala nak bagi dia jadi baik, Allah cepatkan balasan, Allah cepatkan dera waktu dia hidup di dunia dia dapatlah. Itu tanda-tanda Allah Taala nak bagi dia baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya selalu jumpa dengan banduan. Saya selalu buat program dengan penjara. Macam-macam jenis penjara dah saya masuk.
Dulu, kalau tempat dadah, kita panggil serenti. Kemudian tukar jadi KNK. Yang tak tukar nama lagi, penjara. Dulu ada kem, nama dia kem tahanan. Kem tahanan di Kemunting tu. Berapa kali saya masuk. Saya tengok orang-orang yang ditahan di bawah ISA. Ada yang baju purple, ada yang baju orange, ada yang baju putih, ada yang baju hijau. Saya duduk di atas pentas tu, saya tengok mereka duduk bernasyid. Duduk bernasyid. Mereka tak karaoke, mereka tak rock, nasyid. Saya tanya dekat bos dia. Sedap suara mereka ni tuan. Oh sedap. Ustaz tahu tak yang belah kanan tu? Ya. Dia tu pakar bom. Oh pakar bom. Pakar bom nyanyi nasyid. Yang sebelah dia tu ustaz. Dia tu pakar. Kad kredit. Orang panggil apa? Kelun. Kelun kad. Kad tuan-tuan, kad kredit tuan-tuan, kad bank, debit, kredit apa bala. Dia kelun pakar. Kita sumbat dalam ni ustaz duduk diam-diam. Masya Allah. Ada satu orang tu dia tunjuk ustaz yang tu bom motor atas siling rumah. Bila polis pergi serbu, atas bumbung siling tu, mortar hak tembak orang pergi meletup. Itu nama dia ISA. Dia bukan tahanan politiknya. Dia tahanan keselamatan. Kalau tak ditahan puak-puak ni ustaz tengah ceramah dia bom. Oh, baru saya faham ISA tu apa. Bila tak ada lah ISA. Tutup lah, habis dah orang bantah. Tidak, dia tangkap semua hak pakar-pakar ni hak duk tipu orang. Tu sekali saya pergi. Lepas tu saya pergi lagi sekali tuan. Saya tengok pula satu banduan ni duk jamu nasi kat saya, jamu ayam kat saya, duk sapu sampah semua. Saya kata kat bos dia, yang ni jinak lah. Oh, ini sudah jinak. Tuan-tuan tak ingat tu dialog cerita apa? Pendekar berjalan lapuk ni. Yang ni nak keluar dah ustaz. Dia nak keluar dah. Itu satu kem tahanan saya pergi. Ada satu lagi penjara yang saya pergi. Macam tu juga warna dia. Lagi ramai. Kem tahanan tak ramai tuan. Yang lagi ramai ni penjara betul. Pakak berselerak berjalan ni. Hak ni warna lain. Yang ni baju warna lain. Yang ni warna lain. Yang ni ustaz baru masuk. Oh, baru masuk. Yang ni nak keluar lah. Roti yang ustaz makan ni, kita punya pelatih. Dia panggil pelatih. Pelatih kita yang masak. Oh, roti ni mereka masak. Patut selalu tadi bawa roti. Dalam penjara ada kelang roti. Ni yang ni pula ni cantik bagi kepiah semua ni. Yang ni pengajian pondok dalam penjara. Dia tanya sekolah ustaz, sekolah pondok kan? Ya. Berapa kitab sehari? 11 sampai 14 kitab sehari kami baca. Daripada subuh sampai maghrib. Dia kata lebih kurang. Di sini ada pengajian pondok. Yang depan tu yang pakai serban tu kepala dia dah 10 tahun dah pondok. Tuan-tuan bayangkan 10 tahun duduk dalam penjara belajar kitab. Siang malam pagi petang duduk tadah kitab hafal Quran. Agak-agak berapa kitab dah habis dah kalau 10 tahun. Tuan-tuan yang tak duduk penjara ni berapa kitab habis tahu. Jadi kalau rasa nak banyak habis kitab, masuk penjara. Keluar-keluar tuan alim. Ada tuan-tuan yang hafiz dalam penjara. Ini saya cerita betul tuan. Bila saya duduk dalam penjara, surau mereka kecil sikit daripada penjara kita ni. Daripada masjid kita ni. Surau dalam penjara tu kecil sikit daripada masjid kita ni. Boleh muat sampai separuh ni. Boleh muat dalam 200, 300. Satu penjara ada 950 orang. Bila saya ceramah tu, yang di luar ni pakai duduk berjerit. Sel-sel tu pakai duduk berjerit. Ustaz Kazim. Assalamualaikum Ustaz. 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 Nak masuk Ustaz? Saya kata tuan, kenapa mereka tak masuk? Penuh Ustaz. Biar mereka dengar. Nak mereka kenal saya. No? Awak tak kenal pula. Kami duduk pasang CD Ustaz, YouTube Ustaz. Sebelum masuk waktu, dengar ceramah. No?
Bila saya lalu pakai dua jari, Ustaz, bagilah masuk. Ustaz, nak dengar tak, Ustaz? Hak dalam ni satu hal, hak di luar tu. Saya kata pada banduan, tuan-tuan ingat, Allah ni tak kenal ke tuan-tuan? Tuan-tuan ingat Allah ni tak peduli kepada tuan-tuan? Yang Allah letak tuan-tuan dalam penjara ni, sebab saya apa? Sebab Allah tak bagi tuan-tuan duduk campur hak bukan-bukan di luar. Dengan sebab tuan-tuan duduk dalam ni, tuan-tuan tak campur dengan apa-apa. Aku suka apa dah. Aku dah duduk di dalam. Aku dah insaf, aku dah belajar, aku tak mau dah. Allah nak pelihara kita daripada tak apa bentuk pula jahat yang nak sampai pada kita, yang akan kita buat. Tapi kita bila tengok banduan, kita kata apa? Tu tempat orang jahat. Tu orang jahat. Tu orang jahat. Dia duduk dalam tu, insya-Allah dia tak merompak. Dia duduk dalam tu, insya-Allah dia tak merogol, tak apa dah. Kita hak bebas ni je. Sekurang-kurangnya dia dalam penjara tu, dia main sembahyang berjamaah. Dia main kuliah maghrib berjamaah. Dia main sembahyang subuh berjamaah. Kita nampak macam satu bentuk tahanan, siksaan pada mereka. Padahal pada hakikatnya kadang-kadang Allah bagikan hukum pada mereka tu sebab Allah nak bagi mereka baik supaya mereka tak campur lagi dengan kekusutan, kekalutan yang berada di luar. Kita yang tak masuk penjara ni tuan-tuan, macam mana? Mereka duduk dalam penjara bukan ada TikTok, Facebook pun tak ada. Tuan-tuan tak masuk penjara baik lah. Baik, tiap-tiap hari tengok TikTok. Gambar apa yang keluar dalam TikTok? Mereka duduk dalam penjara, tak ada Facebook. Mereka tak baca tulisan-tulisan. Mereka tak mendengar kata-kata maki hamun yang tiap-tiap hari keluar dalam Facebook. Mereka duduk dalam penjara. Hak tu, dia baca kitab. Saya tanya dekat bos dia, berapa kitab? Dia kata tak kurang 10 kitab. Pengajian pondok, siap pakai serban lagi. Yang paling saya rasa teruja tuan-tuan, yang duduk depan saya ni pesalah dari Taiwan menunggu hukuman gantung sebab edar dadah. Depan saya tu. Islam ke tuan? Islam. Dia edar dadah. Edar dadah, tunggu gantung, tahanan akhir. Dari Taiwan. Masuk Islam dalam penjara? Ya. Kalaulah dia tak masuk penjara, tuan-tuan, tak tahu ada lagu mana. Maka orang yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah bagi dia balasan sekarang juga dalam dunia. Supaya dia insaf. Sebab tu tuan-tuan, bentuk penghijrahan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, supaya kita berhijrah macam-macam bentuk. Ada satu pelajar pondok saya. Meninggal lah. Suami dia meninggal. Isteri dia pun meninggal dah. Dia meninggal bulan Ramadan baru ni. Selepas Ramadan meninggal. Dia meninggal waktu subuh. Sebelum subuh kita duk dengar dia baca Quran ni. Pukul 4.30, pukul 5, 5.30 dia duk baca Quran. Lepas subuh jalan. Tuan-tuan, macam mana dia boleh hijrah? Dia kena kencing manis. Bila dia kena kencing manis, dia tumbang, dia tak sedar, berhari-hari dia koma. Lepas dia koma, dia sihat, dia balik rumah, dia mai jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tak mau dah dunia, saya tak mau dah kerja, saya tak mau dah, saya nak cari akhirat. Apa pun saya tak mau dah. Suami saya pun saya suruh berhenti kerja, mai duduk sekolah Ustaz. Duduk di pondok sekolah, apa yang ada makan, kita makan lah. Saya tanya dekat dia, macam mana yang kau boleh nak berhijrah? Saya takut Ustaz. Takut apa? Waktu saya koma, saya nampak macam-macam tuan-tuan. Saya nampak macam-macam Ustaz. Saya takut Ustaz. Saya tak mau ingat, saya takut. Bila dia sebut tu, dia teriak. Dia nak saya tanya balik apa yang dia mimpi dalam koma tu, dia teriak.
Dia takut menggigil-gigil ni, takut Ustaz. Saya takut Ustaz. Allah bagi hidayah dekat dia dengan koma. Saya jumpa orang yang direct cakap dengan saya dalam koma tu. Dia nampak macam-macam azab. Dia insaf. Satu makcik tadi. Satu makcik yang saya cakap tadi, yang meninggal lepas raya tu. Satu lagi, satu orang filem. Satu orang filem. Saya makan laksa dengan dia. Waktu tu saya tengah syuting. Saya tanya dekat dia, kenapa abang buat filem ni? Yang saya seronok, bila tengah berlakon, dia minta semua berhenti, semayang zuhur. Solat zuhur. Solat zuhur. Tu, penolong pengarah. Guna speaker dia, healer dia. Solat zuhur. Semayang, solat zuhur. Pakat berhenti semua orang. Cameraman lah, continuity lah, pelakon lah, make up lah. Berhenti semua, pergi semayang. Siapa imam? Saya imam. Baca doa apa semua. Sambung. Saat lagi semayang asar. Baca doa apa semua. Berhenti, rehat. Makan laksa. Saya tanya dia, bang, bagus. Berlakon, semayang. Berlakon. Saya takut Ustaz. Saya takut. Nanti di hari kiamat Allah soal saya, kenapa tak suruh budak-budak saya solat? Kenapa tak sediakan surau sementara untuk solat? Dia bukan setakat sediakan surau untuk orang semayang, tempat wuduk pun dia sediakan. Siap bawa tong lagi untuk orang ambil air semayang. Sebab saya nampak Ustaz dalam mimpi saya waktu saya koma, saya nampak. Waktu saya berlakon dengan dia, saya tak nampak filem tu. Sebab saya cameo ya. Habis saya punya scene, saya balik ah. Habis saya punya babak saya punya watak saya balik. Bila filem tu siap, disiarkan dalam televisyen, saya kata, saya tak tahu jalan cerita ni. Saya tak tahu skrip. Skrip dalam neraka, skrip kena seksa, skrip ada dua bercabang, tanduk duk gelak, Rupa-rupanya apa yang dia nampak waktu dia sakit, itulah yang dia tunjukkan dalam filem yang dia buat. Dia kata dia nak bagi insaf. Dia takut Ustaz. Subhanallah. Bentuk hijrah, bentuk hidayah yang Allah Ta'ala bagi pada kita tuan-tuan. Macam-macam bentuk. Kadang-kadang Allah bagi hidayah kepada kita dengan penuh kelembutan. Macam seorang artis. Saya ceramah dengan dia di Langkawi. Badan besar. Dengan saya ni dia cekak lagu tu, dia empuk. Besar badan. Tegak gila. Saya tanya dekat dia, Alhamdulillah Datuk. Sekarang dah tak terlibat lah dengan sukan ke apa bala semua. Saya dah taubat nak Datuk. Saya insaf. Saya banyak dosa Datuk. Yalah. Terus saya ceritalah bab dosa. Saya pun banyak dosa. Saya macam mana Datuk boleh tinggal semua dunia-dunia ni. Akhirnya sekarang pakai jubah. Akhirnya sekarang main masjid tak tinggal. Apa yang Allah tunjuk? Saya duduk di rumah saya, kondominium. Yang paling atas. Nama dia penthouse. Tuan-tuan pernah duduk di penthouse? Saya tak pernah duduk, saya tak pernah tinggal penthouse. Tapi saya pernah pergi di rumah orang. Penthouse, atas kondominium, atas sekali. Rumah dia tu bukan rumah kondominium kita ni, 3 bilik, 2 bilik. Rumah dia berbilik-bilik, atas sekali. Dalam atas dia tu pula 2 tingkat lagi pula rumah. Ada pula bilik 2 tingkat lagi. Ada lift khas untuk dia. Tu nama dia penthouse. Berapa juta wallahualam. Kita hak kondominium ni pun Allah kata ribu dah, juta ke lagi.
Tak mampu kita beli kondominium. Yang mampu kondom. Yang tu mampu beli. Kondominium ni tak berarti mampu. Penthouse lagi tak mampu. Dia kata, rumah saya Ustaz, kejap di Hong Kong, kejap di KL. Kejap di Hong Kong, kejap di KL. Satu hari Ustaz, saya bangun. Saya tak boleh tidur. Saya duduk atas bujur katil. Saya dengar orang azan daripada masjid dekat kondominium saya. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu Ustaz saya dengar tu, Allah, saya kata aku ni dah lama tak sembahyang subuh. Aku dah lama tak ibadat pada Allah. Dia kata, Ustaz, saya meraung, Ustaz. Saya tengok masjid, menara-menara apa semua nampak daripada kondominium saya, Ustaz. Aku tak pernah pijak masjid. Sejak tu, Ustaz, saya tak mau dah terlibat dengan dunia-dunia sukan, aurat apa semua ni, hiburan, tak mau. Dengan suara azan tu boleh masuk. Allah Ta'ala bagi hidayah dengan penuh kelembutan untuk dia. Tak payah sakit, tak payah apa, dengan suara azan subuh, meresap masuk dalam jiwa. Hijrah dia. Sampailah dia kena serangan jantung. Lagi-lagi dia insaf. Jadi Allah Ta'ala, dia nak bagi kita hijrah tu tuan-tuan. Kadang-kadang dia bagi pada kita dengan penuh kelembutan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi kita insaf. Bagi azan tak dengar, bagi syarahan tak dengar, berjiran dengan tok imam masjid tak berubah, rumah sebelah masjid tak berubah, buka radio dengar ceramah, pi kalih lagu lain. Ada masjid sebelah, ada mega mall sebelah, tiap-tiap hari pi mega mall. Masjid sebelah tak main. Oi, degil sangat dah hang ni. Degil sungguh ni. Sekali Allah bagi hidayah, ngap Allah Ta'ala bagi. Yang ni yang kita baca ni. Allah bagi sakit. Kadang-kadang sakitnya itu, subhanallah, saya ingat saya dah tak ada dah Ustaz. Waktu saya sakit tu, saya ingat saya tak ada dah Ustaz. Miracle Ustaz. Allah Ta'ala bagi keajaiban Ustaz. Ni dia kita baca ni. Kadang-kadang Allah kata, hang ni kalau duduk di luar, Allah bagi hang teruk. Main duduk dalam Ustaz, duduk 2 tahun dalam penjara, duduk 5 tahun dalam penjara, duduk dalam 6 tahun dalam penjara, 10 tahun dalam penjara, supaya hang berubah. Saya jumpa dengan orang yang paling lama duduk dalam penjara. Lepas-lepas dia keluar pada penjara, dia main sekolah saya tahun 2007, 2008. Dia kena sebat. Saya panggil dia, main buat ceramah. Saya tanya, abang duduk dalam penjara berpuluh-puluh tahun, abang buat apa? Apa kesalahan abang? Dia merompak menggunakan senjata api. Kena tangkap, masuk penjara seumur hidup. Sultan bagi pengampunan pada dia, dia keluar. Selepas berpuluh-puluh tahun. Allah, tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, abang boleh cerita abang kena rotan lagu mana? Tuan-tuan ingat rotan tu, stay rotan Semerah Padi. Kayu dia besar mana? Kayu rotan. Sekali rotan tu lagu mana? Adakah sekali rotan tak jadi apa? Boleh pergi cakap dekat tukang rotan tu tak sakit. Ada boleh cakap macam tu? Berbulan tu tuan-tuan tidur menerap. Dia kata berbulan Ustaz. Tidur menerap ni pecah ni. 10 dia balung. Oh, teruk. Itu hak paling lama banduan saya jumpa menyembang dia. Baru meninggal tak silap saya. Dia balik kampung buat bisnes. Buat kasut. Buka kedai kasut ni, buat kasut capan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang Allah ni, dia nak bagi kita baik, dia bagi kepada kita ujian dulu. Nak tengok hang sabar tak sabar.
Kadang-kadang ujian itu dalam bentuk hijrah yang tak masuk di akal. Ibrahim, ya, bawa anak kau dan isteri kau ke mana? Mekah. Kau hijrah ke Mekah. Baik. Kalau tuan-tuan lah nak hijrah, apa dulu yang tuan-tuan nak servis? Elektrik ada, rumah ada, isteri duduk sekejap. Abang nak pergi tengok dulu. Ada tak rumah kita? Abang nak cari rumah sewa dulu. Dah ada rumah sewa semua, abang bawa anak-anak pergi hang duduk dengan mak sana. Dapat rumah sewa, bayar 3 bulan deposit, masuk semua elektrik, ayam apa semua, masuk katil tilam, peti air semua, kita pun bawa isteri kita mai pindah. Nabi Ibrahim bawa isteri, bawa anak kau Ismail, pindah ke Mekah. Baik. Tuhan, rumah. Tuhan, bekalan air, elektrik, mesti DIY. Wifi pun tak ada. Tuan-tuan tahu tak, saya sekarang ni sedang buat sekolah pondok dekat Sungai. Dalam. Saya bawa orang-orang yang nak duduk di pondok saya ni, saya bawa dalam 1 bas, 2 bas, pergi melawat. Turun bas je, dia pun tanya Ustaz, line tak ada sini Ustaz no? Line dulu dia tanya dekat handphone dia. Saya kata line tak ada makcik, yang ada telefon wire biasa, telefon rumah ada, line. Saya pun tak ada, 1 bas saya ada, saya tak ada. Oh, line tak ada, wifi pun tak ada makcik. Loh, tak mau. Bayangkan kalau makcik ni Siti Hajar. Abang, wifi pun tak ada. Bar pun tak ada, Messi pun tak ada, DG pun tak ada, Selcom lagi sudah tuan. Nak tengok apa sabak tak? Akhirnya berhijrahlah Nabi Ibrahim anak beranak pergi ke Mekah. Tu hijrah tu. Allah Ta'ala uji dulu. Taat. Uji dulu. Patuh. Uji dulu. Buat. Akhirnya apa jadi pada Mekah? Semua orang teringin nak pergi Mekah. Semua orang berhajat berkali-kali nak pergi Mekah. Tuan-tuan kalau nak pergi Cameron berkali-kali, rasa 2 kali tak mau dah. Tak mau saya, muntah makcik tak tahan. Tapi kalau umrah berkali-kali nak pergi. Kalau haji buat rayuan nak pergi lagi. Bayangkan tuan-tuan, daripada tempat yang tak ada orang, berjuta, berbilion yang telah sampai ke Mekah. Daripada tak ada ibadat, ada tawaf, ada umrah, ada sa'i, ada wukuf. Adanya melontar, adanya duduk di situ. Sampailah di Malaysia ni, walaupun tak duduk di Mekah, adanya ibadah korban. Akibat daripada berhijrah, patuh kepada perintah Allah. Apa jadi? Akhirnya, jadi tempat ibadah dan termasuk di dalam amalan-amalan beribadah. Tu hijrah. Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Musa alaihissalam. Nak dapatkan satu ketepatan yang bagus. Nak dapatkan satu tempat yang hebat. Nak dapatkan kemuliaan yang hebat. Hijrah. Tinggalkan Mesir. Beratus ribu orang ikut Nabi Musa. Nak hijrah ke negeri seberang sana. Seberang laut. Bila sampai di tepi pantai. Berhenti Bani Israel. Laut. Macam mana ni? Laut. Patah belakang. Firaun. Depan laut. Belakang tentera Firaun dengan garang dan gagah perkasanya. Firaun kata, dapat kau cantas kepala mereka pengkhianat-pengkhianat. Nak patah balik ke belakang, Firaun mengganas. Nak sampai ke depan, laut mengganas. Nabi Musa ni orang bertakwa. Taat dan patuh pada perintah Allah. Allah kata pergi. Lain-lain Allah uruskan. Engkau ambil tongkat engkau, faqul nadrib bi'asakal bah. Kau pukul lautan.
Jadilah lautan tadi terbelah sebesar gunung terbelah dia. Engkau lalu dalam dia dalam keadaan selamat dengan pengikut engkau. Wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan akhirnya ditenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya dan kamu boleh tengok mereka tu tenggelam. Tuan-tuan nampak tak? Orang yang berhijrah kerana Allah, orang yang berhijrah kerana hidayah Allah, jangan fikirkan apa-apa. Taat saja. InsyaAllah rezeki akan sampai pada awak. Kebaikan akan sampai pada awak. Allah yang akan jaga awak. Sebab apa? Sebab awak jaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Dulu artis. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya ni tua, ada yang kata umur saya 68. Tapi tak nampak 68. Tak apalah, terimalah hakikat. Saya rasa di antara ustaz yang paling banyak rancangan dalam televisyen, alhamdulillah, yang masih disiarkan, saya sebagai pengacara, alhamdulillah. Ada rancangan saya kalau dah jodoh. Sampai sekarang orang masih ingat. Ada rancangan saya Ala Kazim. Tahu berapa tahun dah Ala Kazim tu. Sampai sekarang masih disiarkan. Ada rancangan saya Kopi bersama Ustaz Kazim. Masih disiarkan. Yang lain-lain tu tazkirah lah, tanyalah Ustaz lah. Ni hari Khamis ni Forum Perdana Ehwal Islam TV1. Secara langsung dari Kuching, Sarawak. Cuma saya nak cerita, saya ada satu rancangan. Saya menemubual artis-artis yang telah berhijrah. Yang tu yang saya kata tadi, saya seronok, saya syukur. Ada satu artis perempuan, dia hijrah. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan kenal. Dia berhenti, nama dia tengah naik. Dia stop, nama dia tengah kemuncak. Dengan segak lah, apalah semua, tiba-tiba hilang daripada layar. Daripada skrin TV tak ada. Bila penerbit bagi dekat saya, minggu ni Ustaz, kita ada 3 rakaman. Artis kita yang pertama yang ni, artis kita yang kedua yang ni. Yang ni bukan dah lama tak ada ke? Pasal lama tak ada, kami pujuk dia. Mai juga. Jadi pandai-pandai Ustaz lah nak ejah dia macam mana nak bagi rancangan kita ni. Oh tak apa, bagi kat saya. Dia pun jadi tetamu saya rancangan bual bicara. Perempuan pakai tudung labuh, tutup semua. Ya, boleh saya tahu macam mana akak berhijrah. Kameraman pun tengok, penerbit pun tengok, pengarah pun tengok. Pasal apa tengok? Pasal saya tanya, dia tak jawab. Macam mana akak boleh berhijrah? Akak boleh bagi tahu. Dia ni nak jawab ke tidak? Lalai saya tanya pengarah. Cut! Ya, turun, boleh jawab tak? Rupanya dia menangis, dia sebab, dia tak boleh nak cerita. Last sekali Ustaz, boleh tak Ustaz jangan tanya sejarah silam saya? Ustaz boleh tak tanya soalan-soalan lain? Jangan duk tanya pengalaman berlakon, pengalaman ini. Saya tak mau ingat benda-benda tu Ustaz. Sudah tuan-tuan, teriak pula dah. Saya takut Ustaz, saya takut. Off record Zika. Lah ni kau buat apa? Saya duduk di kampung, bela ayam, ternak ayam, jual telur ayam, berkebun sayur. Tak apa, saya tanya, telur ayam sebiji pun sen lah. Saya tanya yang tu, tak ada kena-mengena dengan rancangan.
Dia tak bagi tanyalah hak dia berlakon dulu buat apa, tak mau. Sebab saya dah taubat ustaz, saya takut pada Allah. Tu dia betul-betul taubat. Saya pun tak tahu nak tanya apa, takkan nak tanya telung kat dia. Ni, sebab ada orang hijrah, dia cerita balik kenangan lama dia. Saya dulu, ni, Pak Long hang ni, hangpa tak tahu Pak Long hang ni. La ya tobat dulu, 6 harakat dulu, nampak tu. Itu bukan tobat lagi, itu bukan hijrah lagi. Hang duk bangga hak lama-lama kejadah apa hang? Orang yang hijrah betul-betul dia padam lah. Aku nak bawa hak baru je. Dia teriak tuan, dia tak mau cerita. Satu. Lepas tu minggu lagi sekali rakaman lagi. Saya tengok pula, oh, dia ni dulu Pak Lawak ni. Oh, saya pun tengok dia lama tak jadi Pak Lawak. Perempuan je kak? Pakai tudung labuh, pakai perudah. Bila duk temu ramah ni, sekarang sekarang berniaga, saya dengar berniaga ya. Saya berniaga ustaz. Langsung tak mau tengok saya pula. Kamera pun dia tak mau tengok, dia tunduk je. Ya kalau boleh tengok kamera. Tak nak ustaz, tak nak. Oh sudah tuan-tuan. Dia tak mau tengok pula. Lah ni buat bisnes apa akak? Saya buat bisnes package ibadah. Barangan haji, barangan umrah. Saya nak tengok muka dia. Lalas saya. Laku tak berniaga sekarang ni. Sampai macam tu tuan. Ni cerita betul ni. Dia hijrah sungguh tuan-tuan ni. Sebab ada orang yang kata dia hijrah. Tapi baju ketat. Macam nangkong. Hijrah. Ketat gila. Kita tengok ketat nafas kita. Belum hijrah lagi. Hak dua orang ni saya kata insya-Allah mudah-mudahan istiqamah lah depa dengan hijrah. Adakah mereka ni bila tak berlakon mereka papa ke dana, tak makan? Tak. Allah bagi rezeki tuan-tuan. Sayur menjadi, ayam menjadi, kolam ikan menjadi hak pertama. Yang kedua ni tuan-tuan, bisnes barangan umrah ni sekarang dah buat online semua dah. Tak papa ke dana pun elok aja. Sebab itu kalau kita berada pada tempat, pada kedudukan yang tak halal sekarang ni, hijrahlah tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita rezeki. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Cuma kita tak faham wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala nak bagi rezeki tanpa diduga. Kena faham tentang tu. Ustaz, kalau saya tak buat kerja ni, saya nak makan apa? Saya hanya tahu kebolehan saya yang ni je ustaz. Kebolehan apa hang ni? Mencuri. Lah. Tuan-tuan. Kalaulah mereka ni, yang ramai-ramai ni hijrah, apa persiapan kita untuk sambut orang yang hijrah? Maksud ustaz, tadi cikgu sebut, mailah sembahyang ramai-ramai. Mailah kuliah ramai-ramai. Kalaulah ramai-ramai mai kuliah, masjid nak buat apa? Apa persiapan kita untuk sambut orang yang nak hijrah? Itu satu. Kita kata, oi, pondan-pondan. Oi, abang-abangnya. Oi, maknya, marilah hijrah. Buatnya mereka tu hijrah, berhenti kerja semua, mai kat kita. Apa kita nak buat? Dulu mereka kerja dekat lorong. Mereka kerja dekat rumah kedai. Duk tunggu kat tangga. Pakai skirt. Ustaz macam tahu tak. Belum hutang. Ingat apa tuan? Sebab saya berkawan dengan mereka. Saya tanya bila kita buat sesi meja bulat round table ni. Apa masalah hang? Apa masalah hang? Apa kerja hang? Kita tanya. Saya tanya dulu. Abang kerja apa? Biasa. Tak tahu kerja apa. Ustaz pun faham lah. Cari nafkah. Iyalah cari nafkah. Duduk kat rumah kedai. Duduk tunggu pakai seluar merah. Beg, skirt tunggu. Tuan-tuan tahu saya jumpa mereka ni banyak tuan-tuan.
ada satu pondan dia ditawarkan 100,000 berlakon filem lucah. Pengakuan dia. Atau abang terima tak? Tak mau ustaz, walaupun saya buat kerja tu, tapi saya tak mau tak. Saya ada mak pak tahu, tak maulah. Atau ada yang terima 100,000 siapa tak mau. Iyalah. Ni kok saya ni ustaz duk ajak depa mai ngaji, belajar, taubat. Sampai bila kita nak lagu tu? Iyalah. Kita tu masuk abang dan kawan-kawan lah, saya tak termasuk. Saya tak termasuk kita tu. Nah, apa kena faham tu? Tak maksud kita ni kami-kami lah, bukan ustaz. Tak cara ikut cakap tu. Sampai bila kita nak lagu tu? Maksud dia balung kita sekali tak dia. Dia masuk kita tu lemah pasal tu. Okey. Tuan-tuan ingat depa suka kerja tak? Ya seorang tu, ustaz ingat kami suka kerja. Ustaz ingat yang kami duk layan tu, kulit dia cantik ke? Orang dia bersih ke? Hak penagih dada, ustaz oi. Yang duk muntah atas badan kami, ustaz oi. Yang berkudir, berkurap. Yang duk berdene keluar ni. Duk berdene, kudir ni duk layan, ustaz oi. Saya bila sebut berdene, berkudir tu terlelong. Bahasa kita sebut mencari sesuap nasi. Buat. Sekarang ni, mereka dah berubah. Tuan-tuan nak bagi offer apa kat mereka? Apa persiapan kita untuk mereka yang hijrah? Kita buka kedai makan pun tak. Kita buka kilang pun tak. Kita buka perusahaan pun tidak. Kita buka perniagaan pun tak. Kalaulah kita ada benda-benda ni, hampa tinggalkan kerja hampa tu, mai kerja dengan aku. Aku buka kilang mi, pergi kerja. Hang berhenti kerja tu, mai kerja dengan Pak Cik. Pak Cik buat kedai tom yam. Hang masak kat belakang. Hang berhenti kerja tu, tak elok kerja tu. Mai kerja dengan aku. Aku kerja basuh ni, buka kedai basuh kereta, basuh lori, basuh bas. Hang jadi tukang basuh. Hang mai kerja sini. Aku buka travel umrah. Hang jadi kerani umrah. Hang mai sini. Aku buka ni. Masjid aku perlukan 2 orang untuk proses mandi mayat. Hampa belajar mandi mayat, masjid bayar gaji ke hampa. Barulah hijrah depa tu ada dah. Kita sokong. Ini kita duk ajak mari lah, hijrah lah, apa, tak takut neraka. Hang nak pergi Melaka. Melaka sebut. Hai. Tapi kita tak buat persiapan. Saya bulan Ramadan saya panggil mereka, saya bagi duit raya. Bagi duit raya. Baju saya tak bagi lah, pandai-pandai apa. Hak tua berjanggut, pakai serban, pakai baju Melayu. Tapi ada tak yang masih lagi kerja tu? Ada. Rambut lembut, kulit halus. Main beratok sekali. Duk tunggu turn ambil duit. Saya pun pergi duit, dia nak salam. Nak sambut tak sambut, nak sambut tak sambut ni. Batal wuduk aku mah ni. Batal wuduk apa dia jantan. Tapi ya Allah, kalah orang perempuan. Saya tanya bila abang nak hijrah ni? Ustaz doakan saya dapat hijrah. Okey. Mai satu ni pula, ustaz nak bisik sikit ke ustaz. Saya ni rasa malas nak hijrah tak. Saya pergi masjid. Mayanglah. Entah? Depa rabah. Siapa? Orang masjid rabah. La ilaha illallah. Tok Lebay pun rabah. Ingat Tok Lebay takkan Tok Lebay nak menipu. Menipu juga tadi. Jadi abang pergi lagu mana? Dia kata pakai jubah putih. Entah? Dada tak turun lagi. Allahu Akbar. Hadus semayang sebelah dia. Allahu Akbar. Main mana? Saya kata abang macam mana? Masjid pun masjid setan lagi banyak. Lagi besar-besar. Dia punya general dia tu. Lepas ni abang janganlah busukkan. Taklah seorang dua je. Doa kita pergi zaman bagi ikut. Jangan. Jadi akak pergi masjid. Abang pergi masjid pakai baju kot.
tutup dada supaya tak nampak dada abang. Tuan-tuan, Nabi sebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Cuba tuan-tuan faham hadis ni. Kalau tuan-tuan ada perusahaan, tuan-tuan ada perniagaan, tuan-tuan boleh upahkan mereka, tuan-tuan upahkan, gajikan mereka ni tuan-tuan. Bukankah tuan-tuan dah jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain dan menggalakkan orang lain untuk berhijrah? Letakkan diri kita ni macam mana aku nak bagi manfaat kepada orang lain supaya orang lain berhijrah. Sebab kadang-kadang kita takut Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita satu bentuk peluang berhijrah dalam keadaan kita ni akhaznahum baghtatan. Lupa sekali Tuhan bagi ngap sekali terduduk kita. Takut kita kalau Allah bagi peringatan macam tu. Sebab Allah bagi peringatan untuk kita berhijrah, kelembutan dengan penuh lembut. Nama dia taufik. Tapi kita tolak. Ada satu tempat di Nusantara ni. Kerja dia berperang, bergaduh, berperang, bergaduh, berperang, bergaduh. Daripada zaman dulu sampailah 22 tahun yang lepas. 22 tahun yang lepas. 22 tahun yang lepas ketika berlaku benda tu tuan-tuan, Allah sedih. bukan 22 tahun, 17 tahun yang lepas. Lebih kurang. Waktu tu saya duduk mengajak masjid Mantan Janggut. Tengah duduk kuliah maghrib, mereka duduk hantar WhatsApp. Yang nu mati, yang ni mati, yang nu mati, yang ni. Oh, ramai yang mati ni. Gempa bumi ni. Mai gempa bumi, mai jadi tsunami pula. Berperang ni tuan-tuan, sama-sama mereka. Buat nasihat, gencatan senjata, berdamai, tak mau berdamai. Lah, Tuhan bagi damai. Tuhan bagi gempa bumi dekat lautan Hindi. Dia jadi tsunami, tembak habis tempat mereka, tinggal masjid. Tinggal masjid saja, tuan-tuan. Tinggal kubah hak masjid saja tak rosak, hak lain ni ghanap Tuhan bagi. Beratus ribu orang mati. Bila Allah bagi ghanap dengan tsunami, sekarang dah membangun balik dan tak ada bergaduh. Tak ada bergaduh. Elok dah sekarang. Tapi tuan-tuan, 200,000 orang jadi mangsa. Korban. Adakah kita nak sampai tahap macam itu baru kita nak hijrah? Orang kita ni bergaduh sejak sebelum merdeka. Sampai hari ni. Bergaduh saja. Kita cakap marilah ingat Allah, bersatulah, berkasih. No, ni. Tak mau juga. Tak tahu kalau tuan-tuan nak tunggu tsunami ke, nak tunggu gempa bumi ke, baru nak berdamai, tak tahu. Daripada kita tak ada uban sampai beruban. Kita melihat bangsa kita bergaduh. Daripada kita belum lahir sampai bapak kita mati, bapak kita tak sempat tengok orang Islam bersatu hati. Tah kita sampai kita mati pun tak sempat nak tengok orang kita bersatu hati. Agak-agak bilakah kita nak hijrah untuk bersatu hati? Adakah kita nak tunggu tsunami datang lagi sekali? Yang tinggal hanyalah masjid yang tak roboh. Yang boleh bawa kapal ni atas bumbung rumah orang. Adakah nak datang saat macam itu, mayat-mayat bertukar jadi hitam semua? Kesan daripada letupan gunung berapi, bawah tanah, gempa bumi. Jadi belerang habis. Tak mau. Kalau gitu, insaflah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mendamaikan. Tapi kita sambut hijrah, tapi masih belum mau berdamai. Sayang tuan-tuan. Nabi Muhammad
menyatukan Aus dan Khazraj. Kita pula makin berpecah. Daripada 1 merebak 2, 3, 4, 5, 6. Lah kita tak tahu kita pecah pada berapa. Kita sambut hijrah yang Nabi Muhammad pergi. Tapi kadang-kadang kita tak ambil ekonomi yang Nabi Muhammad buat di Madinah. Kita sambut hijrah yang Nabi Muhammad buat. Tapi kita tak jadi bangsa yang dihormati macam Madinah. Umat Islam dihormati di seluruh dunia pada masa itu. Tuan-tuan, jom kita hayati hakikat hijrah sebenarnya. Jangan semata-mata kita sambut. Jangan semata-mata hari hijrah kita cuti. Tapi kita belum hijrah. Peluang untuk kita berubah jadi baik, siang malam pagi petang. Ada kematian hari ini, siaran langsung mati, bayangkan. Bukankah sekarang ni tuan-tuan buat live depan ni, satu dunia duk tengok kita punya live ni. Kalaulah saya mati tengah mengajar ni, satu dunia boleh tengok. Allah. Hari ni manusia, dia mati, CCTV rakam. Hari ni manusia mati, dashcam rakam. Aksiden tu, kamera belakang rakam. Semuanya itu adalah untuk memberi pengajaran. Bila awak nak berhenti? Bila awak nak berhenti daripada riba? Tawaran-tawaran untuk riba makin cantik. Dia mari kereta yang makin cantik, motor yang makin cantik, kereta yang makin canggih, desain yang makin cantik. Tapi loan tak dapat. Loan tak lulus. Tak lulus pun tak apa. Kita ada kredit. Tak payah loan bank. Kita kredit lah. Tapi mahal sikit lah. Tapi kamu raya, kamu nak balik naik kereta baru kan? Nanti kalau balik naik Grab, leceh kan? Apa kata kawan-kawan reunion? Kenalah pakai kereta. Akhirnya ambil kredit. Riba. Riba, janji balik kampung. Tapi waktu mahal hijrah, dia penyanyi nasyid. Awal Muharram, detik permulaan. Tapi di bawah kereta dia riba. Hijrah apa? Wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah tanyakan dalam kita, dalam Quran, bila nak berhenti daripada riba? Tuan-tuan tak nak tukar nama lagi KWSP tuan-tuan kepada Patuh Syariah punya pelaburan. Duk konvensional lagi KWSP tu. Besok pergi lah pejabat KWSP tukar nama 5 minit. Bawa IC, saya nak tukar kepada akaun konvensional daripada konvensional pergi pelaburan syariah. 5 minit je. Daripada nak menghadap pada Allah pasal terlibat dengan riba tahu beribu tahun. Allahu Akbar. Insurans kita. Sampai bila kita nak ambil insurans riba? Tak nak tukar takaful kan? Kenderaan, rumah, kesihatan, kematian. Ambil hak patuh syariah. Sampai bila kita nak ambil insurans konvensional? Sedangkan siapa yang ambil riba, fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Dia mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Siapa yang mengamalkan riba? Tuan-tuan, Nabi sebut, siapa yang semayang berjamaah subuh, Allah jaga dia. Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh, Allah jaga dia. Allah jaga dia. Allah jaga dia. Siapa yang semayang subuh, Allah jaga dia. Jom tuan-tuan. Terus saya cakap banyak lah. Hijrah bab besar-besar apa. Kita hijrah bab kecil tu. Maksud saya, duk cerita hak dunia besar-besar apa ni. Cerita hak kita punya ni. Mai semayang subuh. Kita ada handphone. Cuba tuan-tuan kira. Anak ada handphone. Seorang satu. Anak ada 5.
Bapa ada 2, mak ada 2. Duk ada 9 handphone dalam rumah. Kalaulah 9 handphone dalam rumah tu, masing-masing set, pukul 5.30 bangun, agak-agak meletup dah bunyi rumah. Alarm duk bunyi. Hak bilik kakak bunyi, bilik abang bunyi. Santai-santai lah sayangku. Bilik adik pula tet-tet-tet-tet, tet-tet-tet-tet, tet-tet-tet-tet. Kalau tak jaga kita tak tahu. Ni rumah sunyi sepi, gelap gelita. Maknanya hang tak set untuk hang sembahyang subuh pagi besok. Tak ada dalam minda ni. Besok nak sembahyang subuh. Kita ubah. Mai sembahyang subuh macam ni. Seperti mana yang berlaku di Pahang. Saya kuliah maghrib. Saya tengok, ya Allah, ramainya kuliah maghrib. Pengurusi dia kata, Ustaz, subuh pun macam ini lah. Macam mana? Subuh pun macam ini lah. Biar betul tu Haji. 15 sah tak kurang subuh. Saya pula habis ceramah, saya pergi Kuantan. Esok pagi di Kuantan. Satu hari saya ceramah di tempat dia. Saya duduk hotel dekat dengan masjid mereka dalam bandar. Saya kata kat driver saya, besok kita sembahyang subuh masjid kita bulan lepas. Saya nak merasa macam mana 15 sah. Saya pergi, duduk dalam kereta. Saya pergi masuk awal, dia pun tolak jadi imam lah. Kita tak mau jadi imam, kita nak jadi makmum. Kita nak dengar imam. Saya tengok tu dia motor ni tuan-tuan, naik motor. Subuh. Ramainya orang. Macam hak ceramah maghrib saya, macam tu subuh mereka. Allahu Akbar. Masjid dia sambut orang yang nak hijrah. Tu yang saya tanya tadi. Kalaulah ramai-ramai main masjid pasal hijrah, apa yang masjid sambut? Masjid kita dah sambut lama dah. Kipas helikopter 2. Aircon saja 16. Kapet, kemas, tandas, tambah lagi. Parking je tak ada. Mana faham? Tak faham tak? Pengajian tiap-tiap malam. Itu persiapan tu. Cukup ke Ustaz? Belum. Kita belum ada tempat membuang tatu. Tuan-tuan tahu lah, anak-anak kita Melayu sekarang ramai yang pasang tatu. Dan yang paling merisaukan anak perempuan, anak dara pakai tatu. Saya jumpa macam-macam tuan-tuan. Yang mak dia bawa main, selok belakang anak dia. Ustaz tengok anak saya, tak mau tengok aurat. Tak. Kak cerita pun saya boleh faham. Tak Ustaz tengok, tak mau. Tak mau. Anak dara dia, tutup. Hang buat tattoo di mana? Petaling Jaya. Siapa punya? Jaya Nualib. Masa buat tu habis fikir dah. Dah. Pasal apa buat? Kawan buat. Lepas buat, tiap-tiap malam mimpi rimau, tiap-tiap malam mimpi naga. Tiap-tiap malam mimpi rimau, tiap-tiap malam mimpi naga. Cerita dekat mak, tak boleh tidur malam. Naga mimpi, naga rimau. Mimpi naga, mimpi rimau. Berubah, tak tahu. Last sekali anak dia mengaku, mak, belakang saya ni ada rimau, belakang saya ni ada naga. Tatu naga dan rimau belakang anak dara dia. Tiap-tiap malam dia mimpi. Itu kak jumpa saya untuk apa? Ustaz tolonglah ubatkan dia. Supaya dia boleh tidur malam. Tak mimpi rimau ni. Badan kering dah tak tidur Ustaz. Yang kedua Ustaz, macam mana nak buang ni tatu dia ni? Susah apa saya kata. Ambil striker. Panas-panas. Pekuk. Keluar gambar-gambar. Mampulah Ustaz. Dah saja melawak. Sediakan tempat buang tatu. Tuan-tuan tengok besok orang Melayu mai. Ada satu hamba Allah, dia
penuh badan ni tattoo. Ustaz, saya nak ikut ustaz pergi umrah. Boleh ha? Isteri ikut tak? Isteri tak ikut, saya seorang. Tapi ada masalah tak? Masalah apa? Dia buka butang baju, dia tayang. Oh, abang Samsing ke? Ni gangster ni. Penuh ni. Ustaz, saya boleh pergi umrah tak? Saya nak pergi umrah tak? Sepenuh belakang ni tuan-tuan ni. Bukan setakat gambar ular seekor je. Setakat ular seekor tu, apa ada? Kasi sengat sama lu. Biasa tuan-tuan. Ini dua-dua belah sengat ni. Saya kata, jom kita pergi. Saya bawa dia pergi umrah tuan-tuan. Dia pakai ke ihram tu untuk tengok tattoo penuh ni. Samsing mana ni? Tu. Di mana tempat orang nak buang tattoo kalau dia berhijrah? Di mana tempat orang nak buat kelas, nak belajar semayang? Nak belajar semayang, nak belajar balik mandi wajib. Masjid kena ada dah. Kelas fardu ain percuma, anytime mailah mengaji. Tak bayar yuran, tak bayar apa, mailah. Nak kelas single ke, nak kelas anak beranak ke, nak kelas berkumpulan ke, kami akan bagi mengajak. Ni dewan kami ni kelas pengajian. Mana dia tempat untuk kaunseling? Ustaz, saya nak bunuh diri. Macam mana? Saya nak bunuh diri. Ustaz tahu saya nak bunuh diri. Bila tu? Saya tanya dia. Bila cadangan nak bunuh tu? Ustaz ni gila ke? Taklah. Akak yang gila, akak nak bunuh diri. Saya tak gila. Dah Ustaz tanya bila nak bunuh diri? Ustaz tanya. Sebab saya nak buat FB Live. Saya pun nak cari konten. Bukan senang konten bunuh diri live. Ustaz, saya tak main-main. Akak ingat saya main-main ke? Akak cerita bila cadang nak bunuh diri, di mana tempat, jam berapa, saya nak hantar kru. Tali dah ada kak? Tali. Akak nak gantung ke macam mana ke? Sebab saya belajar, orang yang bunuh diri, dia takkan cerita dia nak bunuh diri. Tapi dia nak ambil perhatian. Dia nak ambil perhatian. Dia sunyi. Dia lonely. Murung. Kemurungan. Jom tuan-tuan. Setengah masjid, dia kunci 24 jam. Dia hanya buka waktu sembahyang. Bila ada orang tempat nak mengadu pada Allah? Tuan-tuan, kita duduk di sini jam 24 jam. Nasib baik saya duduk di Ipoh. Ipoh mali talau sombongnya. Semalam saya nak main Penang 9 jam. Nak main sini pun jam. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, kita tiap-tiap hari berhadapan dengan jam. Tak ada ni ke? Tak ada ke masalah pemikiran? Aku letih, aku letih, aku letih. Balik rumah pula, isteri dia berletih. Jam pula dah. Anak dia pula, ayah, cikgu nak duit. Jam pula otak lagi. Start motor, mampus pula tengah-tengah start. Jam pula dah. Nak ambil gambar pula dah. Kamera dia pun jam. Ada tak tempat yang saya nak healing, Ustaz? Tempat yang paling bagus untuk healing, masjid bang. Abang pi mengadu ke Allah dalam masjid tu. Semayang bang. Dia pun pi kunci pintu pagar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anjing menyalak kat dia tepi tu. Oh. Dia mau lari takut balik tuan. Jom tuan-tuan, kita jadikan masjid ni tempat untuk healing manusia. Tuan-tuan ada masalah, main masjid. InsyaAllah, jawatan kuasa bantu, imam bantu, sukarelawan bantu. Tuan-tuan ada tempat untuk, tak ada tempat untuk healing. Masjid tempat yang paling bagus. 4 pagi, 4:30 pagi, semayang, baca Quran. Lampu malap-malap, samar-samar, duduk tepi tiang, baca Quran sampai subuh. Lepas subuh tak balik, sampai isyraq.
Isyraq tak balik sampai duha. Nak menenangkan hati dalam masjid. Saya pergi ceramah satu masjid. Ceramahnya lepas Isyak. Saya sampai satu masjid. Saya tumpang sembahyang Isyak. Imam dah habis, makmum satu saf dia orang dah habis. Saya dah terlambat nak pergi depan. Saya sembahyang Isyak tumpang. Saya sembahyang tepi pintu. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak? Tengah saya sembahyang tu, Tok Siak yang tutup lampu tu, sambil dia tutup lampu, dia cakap, cepat sikit. Nak belayah, cepat sikit. Saya tengah sembahyang tu, dia siap sound lagi tu. Kalau saya bodoh, dah sayang. Allahu Akbar. Dia boleh sound. Cepat sikit, orang nak belayah, cepat sikit. Itu, di manakah tempat kita nak mengadu? Akhirnya dia mengadu kat dadah. Akhirnya dia mengadu dekat ketum. Akhirnya dia mengadu dekat ganja yang disalahgunakan. Akhirnya dia mengadu dekat karaoke. Akhirnya dia mengadu, tak tahu. Jom tuan-tuan. Di luar sana, banyak orang nak hijrah. Kita sambut tangan mereka. Kita hulurkan tangan kita. Kita ada sumber ekonomi. Kita ada sumber kekuatan keuangan, kita ada tenaga kaunseling, kita ada tempat menyelesaikan masalah, dan tempat yang paling cantik untuk menyelesaikannya ialah masjid. Sebab itu masjid bukan gelanggang berpolitik. Dalam politik orang kata kat saya, Ustaz, politik dan Islam tak boleh dipisahkan. Betul, memang tak boleh dipisahkan. Tapi dia ada tempat. Puasa dengan Islam tak boleh berpisah. Tetapi dia ada tempat. Bulan Ramadan, puasa wajib. Hanya jangan duk puasa wajib bulan Syawal. Haji dan Islam tak boleh berpisah. Tetapi nak buat haji ada musimnya dan ada tempatnya. Semayang dengan Islam tak boleh berpisah. Tapi semayang ada waktunya. Ada waktu yang dilarang sembahyang. Zakat dengan Islam tak boleh berpisah. Ada masa boleh bayar zakat. Ada masa habis time bayar zakat. Habis zakat hang tak dikira zakat. Ada nisab yang dibayar. Ada nisab yang tak wajib dibayar. Begitulah dengan politik. Ada masa kita berpolitik. Tapi ada masa dan tempatnya. Jangan politik. Kita satu. Kalau kita faham konsep tu, senang hidup tuan-tuan. Ini ustaz ni tak boleh pakai ni, dia tolak politik. Bukan. Dia tak tolak. Dia cuma cerita, ni tempat untuk kita beribadah. Politik, kau bercakap di sana, di sini. Sopalah kita semayang. Saya nak semayang. Apa siapa ustaz larang? Semayang sunat pukul 12 tengah hari, siapa nak semayang? Waktu tu dilarang semayang. Dah semayang tak boleh pisah dengan agama ustaz. Memang. Tapi ada tempatnya, ada masanya. Cubalah kita memahami. Yang paling penting daripada itu ialah berkasih sayang, berdamai, sesuai dengan semangat hijrah yang kita sambut 12, 13, nak masuk 14 dah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala naikkan darjat kita dan berhijrahlah. Jangan sampai Allah turunkan bala baru kita nak hijrah. Mungkin dah terlewat, mungkin dapat hidayah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.